الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing suara okey insya-Allah. Boleh dengar Masih ada lagi yang minta approve. Alhamdulillah. InsyaAllah kita tunggu sikit lagi kawan-kawan kita insyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama meneruskan lagi siri kita untuk berbincang-bincang ketika kita berada dalam suasana PKP Perintah Kawal Pergerakan, dan kita harapkanlah
perintah kawal pergerakan ini akan berakhir pada 14 hari bulan. Kita harap macam itulah. Supaya benar-benar bismillah. Supaya benar-benar kita dapat meneruskan kegiatan kita, perusahaan kita, kerja kita, supaya dengan situ boleh lagi kita meningkatkan lagi produktiviti kita, insya-Allah. Kalau ikut daripada IMF, dia mengeluarkan kenyataan bahawa bagi negara-negara yang membuat lockdown, lagi cepat negara itu buat lockdown, maknanya lockdown ni 100% kuarantin. 100% kuarantin. Kalau ikut daripada IMF, siapa yang cepat buat lockdown, maka dia akan keluar daripada krisis ini lagi cepat, ikut pandangan IMF. Begitu juga dengan pandangan World Bank, Bank Dunia. Tapi pandangan ini saya harap pihak kerajaan akan meneliti dengan benar-benar, sebab mereka memang nak suruh kita buat lockdown. Kerana apabila kita buat lockdown, maka kita akan terperangkap dengan banyak isu ekonomi. Isu ekonomi. Dan isu ekonomi ini adalah merupakan satu isu yang akan membawa kepada isu yang lain. Seperti isu kemunduran, kemerosotan ekonomi, keruntuhan ekonomi akan membawa kita lebih dalam lagi dalam krisis, kita kata ni krisis sosial dan sebagainya lah. Jadi apabila kita nak mengambil keputusan untuk buat lockdown, maka kita kena berfikir dengan dalam lah, betul-betul. Diharapkan kerajaan Malaysia akan, dan saya yakin insya-Allah mereka akan berfikir dengan dalam. Dan sementara itu banyak berita baik lah yang kita dapat, antaranya berita baik, kajian daripada CDC. CDC ini pusat kawalan penyakit berjangkit di Amerika. Daripada mereka telah mengesahkan bahawa ubat malaria itu adalah merupakan dia panggil ubat yang boleh menghapuskan coronavirus ataupun merawat coronavirus. Dan mereka telah mengeluarkan di dalam apa digambarkan tadi, kenyataan dia bahawa chloroquine itu ubat malaria yang boleh merawat coronavirus. Malahan mereka telah pun mula prescribe kepada pasien-pasien ataupun pesakit-pesakit di Amerika. Dan ini juga dilakukan juga di China. China pun sama juga. Mereka antara ubat yang digunakan ubat malaria. Bagi kita, bila saya tengok semula, kita dapati sebenarnya chloroquine ini dia ada banyak pada habatus sauda. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kita tentang habatus sauda ini adalah merupakan salah satu daripada makanan sunnah yang boleh merawat segala penyakit. Jadi insya-Allah bagi tuan-tuan, bagi puan-puan yang mungkin ada keluarga yang mula nampak simptom-simptomnya, sama ada simptom-simptom tu berbentuk selsema, demam dan sebagainya, cuba makan habatus sauda. Malahan sekarang ini kita nak kena ada dalam menu kita tu habatus sauda. Kalau tak ada kena carilah. Kena cari. Kerana habatus sauda ini telah terbukti di dalam kajian yang dibuat oleh CDC. Ini kita nak sebut sains lah. Kita dah nak cakap hadis, orang tak percaya sangat. Kan? Hadis ni nampak macam 1400 tahun dulu. Orang nampak lah. Padahal kita hadis tu yang nombor satu. Quran tu nombor satu. Jadi kita lihat, itu nombor satu. Tapi orang hari ni dia nak tengok kepada apa yang ada pada sains. Jadi sains dah membuktikan hari ini bahawa apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut 1400 tahun dulu tu adalah benar. Maksudnya sains dah buktikan. Orang hari ini beriman dengan sains lebih daripada beriman dengan sunnah dan hadis. Jadi apa yang telah dibuktikan ataupun dia baru jumpa sebenarnya, bukan kata bukti, dia baru jumpa. Yang dia jumpa ialah dia kata chloroquine yang ada di dalam habatus sauda itu akan boleh merawat coronavirus. Maka pada pandangan saya
Nombor satu, tuan-tuan, puan-puan, kalaulah coronavirus ini merupakan biological weapon, senjata biologi, maka saya mendengar beberapa orang pakar daripada virologi yang menyatakan tentang hal ini. Dia kata jangan ambil vaksin. Vaksin jangan ambil sebab vaksin boleh menyebabkan benda yang lain pula. Sebab vaksin yang sebenar dia boleh dikeluarkan paling cepat pun 6 bulan paling cepat. Biasanya 7 tahun, 10 tahun. Kerana nak mengeluarkan vaksin, dia bukan main pakai keluar macam itu. Dia kena buat test, ujian pada binatang. Binatang dah diuji dengan secara yang adil, secara yang menepati variable-variable dia ada SOP dia. Baru dia akan diuji pada manusia. Jadi dia bukan senang macam itu. Dan kemudian dia akan diluluskan, dia ada dia punya prosedur dia. Jadi nak mengeluarkan vaksin dengan cepat boleh, tetapi berbahaya. Sekiranya kadar ataupun campuran-campuran yang ada dalam vaksin itu tidak menepati apa yang sepatutnya. Jadi apa yang lebih baik selain daripada vaksin yang disebut oleh orang-orang yang ada di peringkat sains ni, maka kita ambillah benda yang natural. Terbukti sekarang habbatus sauda adalah merupakan antara makanan-makanan yang telah disebut di dalam wawancara dengan doktor pakar di Amerika. Dia mengeluarkan kenyataan bahawa ubat malaria yang mengandungi chloroquine itu, kan, dan chloroquine itu dia boleh merawat corona ini, insya-Allah. Dan bila kita tengok pula, dan dia juga mengkaji, dia kata chloroquine ini banyak ada di dalam habbatus sauda. Jadi kita hari ini boleh mula nak ambil habbatus sauda. Sama ada habbatus sauda itu dengan minyaknya atau bijinya. Kita masukkan dalam makanan. Kalau kita masak, masukkan dalam makanan. Cari habbatus sauda tak mahal sangat pun. Kalau vaksin tu mungkin sampai 500, 600, mungkin banyak ratus lah. Mungkin ribu harganya. Tambahan sekarang, orang-orang yang ada di luar sana, mereka kalau ada aja ubat-ubat terus, dia akan tekan harga. Jadi kita ambil makanan-makanan sunnah ini, habbatus sauda, dan ambil sikit madu, untuk kita seimbangkan dia, maka bolehlah ambil insya-Allah. Tapi jangan ambil banyak sangat, dia panas. Kecualilah kalau kita ni memang dah kena sakit tu. Kalau kita dah kena sakit, mungkin kita boleh ambil lah lebih kerap daripada yang biasa. Baik, itu berita yang baik. Nak menunjukkan pada kita bahawa dalam keadaan kesusahan ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bantuan kepada orang yang beriman, orang yang Islam. Di awal lagi, saya ingat siri yang pertama, siri pertama kita dalam apa yang kita buat ni, ceramah ataupun kuliah perkongsian ini, saya dah sebut dah bahawa bagaimana untuk merawat coronavirus ini ada dua perkara yang penting yang besar dari sudut asbab, dari sudut fizikal. Yang pertama, jaga kesihatan, jaga kebersihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita bahawa kebersihan itu separuh daripada iman. Separuh daripada iman. Jadi bila kita kata separuh daripada iman, tentulah dia ada sesuatu yang besar. Maka di sinilah kita lihat jaga kebersihan, itu nombor satu. Yang kedua ialah kita menjaga pemakanan kita. Jaga pemakanan kita. Kebersihan kat luar, pemakanan di dalam. Sebab virus ataupun segala unsur-unsur yang luar yang ada di dalam penyakit-penyakit yang ada hari ini, dia datang kepada kita, dia serang kita, dan terbukti pun pada hari ini daripada kajian pakar virologis, dia kata apa? Bahawa kita diserang dan kita kalah sebab antibody kita tak kuat. Antibody kita tak kuat. Walaupun kita muda. Kalau antibody tak kuat, kita masih lagi akan terkesan. Maka di sinilah penting untuk kita nak merasai, kita nak kembalikan balik makanan kita kepada makanan-makanan yang bersangkut dengan sunnah. Kita dah sebut dah beberapa kuliah yang lepas. Baik, jadi maknanya tuan-tuan dan puan, malam ni kita nak rasa lebih sayang pada Allah. Kita nak lebih sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesusahan, kepayahan, penderitaan, muhasabah. Kita boleh muhasabah duduk sini, bukan saja boleh muhasabah. Allah buka hati kita, fikiran kita nak tunjukkan kebesaran dia. Dan kebesaran dia apa? Penyelesaian segala masalah, segala penyakit yang ada di atas muka bumi ini dah ada dah dalam petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua penyelesaiannya ada dah. Cumanya kita tahu tak tahu, kita perasan tak perasan. Ya, sebab itulah kita nak sebut kat sini, insya-Allah coronavirus ini tidaklah merupakan satu yang besar sangat. Dan kita dah sebut dah. Cuma apakah senjata yang digunakan ataupun apakah pelurunya,
peluru coronavirus ni bukan pada penyakit itu, bukan pada virus tu, tetapi pada hati-hati, jiwa-jiwa manusia yang lebih takutkan mati, lebih takut tertinggalnya dunia, meninggalkan dunia daripada hidup bersama dengan Allah, hidup bersama dengan iman. Lebih takut kepada penyakit daripada takut kepada kekuasaan Allah. Ini dia punya serangan. Jadi kalau hati kita dah berpaling kepada takut kepada manusia, takut kepada makhluk, takut kepada virus, maka kita dah kena tembak dah. Kita dah kena tembak. Kita dah kena bom dah. Kalau hati kita terputus terus daripada Allah, memang kena bom komplit, habis dah, hancur dah. Kita punya jiwa kita dah hancur. Dan sebab itulah kita nak kena tengok balik, betulkan balik. Baik, malam ini sebelum saya berbincang satu tajuk yang penting. Tajuk yang penting iaitu muqaddimah kepada kerajaan Al-Masih Dajjal. Ini siri yang ketiga. Siri pertama saya cuba kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang. Iaitu serangan-serangan yang ada. Siapa sasaran dia? Kemana hala tujunya secara umum. Dan siri yang kedua saya menerangkan tentang tajuk berkenaan dengan apakah yang kita jangka sebelum tertubuhnya kerajaan Al-Masih Dajjal. Saya telah menceritakan sedikit sebanyak tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari ini, pada malam ini, kita akan tengok sedikit lagi berkenaan dengan apa yang ada di dalam hadis yang saya bacakan. Hadis ni panjang tuan-tuan. Saya tengok dalam kitab-kitab yang ada, orang yang mengkaji, ulama yang mengkaji, dia hurai panjang. Jadi malam ni saya nak sambung. Bukan kerana huraiannya panjang, tetapi kerana dalam hadis ini sendiri Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diberitahukan kepada kita dengan oleh sahabat-sahabat. Dia kata apa? Apabila Rasulullah duduk bersama sahabat-sahabat, kunna qu'udan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kami duduk sama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa zakara fitan. Maka Rasul ingatkan kami semua tentang fitnah, cobaan. Fa aksara fi zikriha hatta zakara fitnatul ahlas. Jadi dia sebut kunci yang saya nak kena ulang malam ni apa dia kata? Allah sebut Allah SWT telah melalui lidah sahabat dan lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia kata fa aksara fi zikraha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya tentang fitnah ini bukan sekali, banyak kali. Banyak kali. Jadi bila dia mengingatkan fitnah-fitnah yang berlaku ataupun ujian yang berlaku sebelum daripada datangnya Dajjal ataupun tertegaknya kerajaan Dajjal ini, Rasulullah sebut dia tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda inilah yang kita nak kena tengok semula dengan realiti semasa yang ada. Kita hubungkan dengan realiti semasa yang ada. Mudah-mudahan kita tidak akan tertipu dengan fitnah yang ada. Maka dia kata sini fa aksara fi zikriha, dia ingat banyak kali pada sahabat-sahabat hatta zakara fitnatul ahlas, sehinggalah Rasul menceritakan tentang fitnatul ahlas, iaitu fitnah ahlas. Maka sahabat pun tanya, faqala qail ya Rasulullah wa ma fitnatul ahlas? Apa fitnah ahlas ini ya Rasulullah? Jadi hadis ini saya nak bincang malam ni dengan sahabat-sahabat, dengan tuan-tuan, dengan puan-puan sekalian, untuk kita sama-sama memahami supaya bila kita dalam setahun dua ni aja, dalam setahun dua ni mesti kita menguasai tajuk ni. Mesti kita menguasai tajuk ni. Kenapa? Bila kita menguasai tajuk ini, maka barulah kita akan dapat menguasai penyelesaian dia. Saya bagi satu contoh. Ada kawan-kawan dia hantar mesej kat saya. Dia hantar mesej dekat WhatsApp. WhatsApp pula, dekat FB. Dia kata apa? Dia kata kami dengar dah tentang akhir zaman. Tajuk-tajuknya, hadis-hadisnya dan sebagainya. Dah dengar banyak dah. Tapi kami tak rasa apa-apa. Kami tak rasa apa-apa. Rasa macam jauh lagi. Macam, tak mungkinlah berlaku zaman kita ni. Macam itu. Tak mungkin berlaku zaman kita. Mungkin kita mati dulu kot agaknya. Jadi masalah kita di sini ialah apabila kita dah termasuk dalam fitnah. Ini saya sebut ni. Kita dah duduk dalam fitnah, dalam ujian itu, kita tak perasan yang kita sedang menuju ke arah pembinaan kerajaan Al-Masih Dajjal. Kita tak perasan. Jadi ada soalan clear jelas. Okey, insya-Allah. Kalau tak clear tolong bagi nota kata tak jelas dari sudut suara ni. Baik. Jadi di sini kita lihat kalau kita rasa bahawa Dajjal ni lama lagi keluar,
Macam saya tanya dengan seorang ustaz. Ustaz ni pakar hadis. Dia menghafal 40,000 hadis. Dekat Malaysia ni, ada kurang lebih 4 orang, 5 orang aja yang sampai tahap menghafal 40,000 hadis. Bukan 4,000 hadis. Bukan 40 hadis. Bukan 4 hadis. 40,000 hadis. Saya jumpa dah dengan seorang alim ini. Alim sungguh. Dan tawaduknya Masya Allah. Saya bertanya dengan saya berbincang dengan dia. Saya tanya soalan akhir zaman. Masa itu sebab saya buat kajian. Bila saya buat kajian, saya nak tanya dengan orang alim yang mengetahui tentang akhir zaman. Maka saya tanya dengan dia, Ustaz, boleh tak bagi pandangan, bagi nasihat? Kami ni orang muda-muda ni, kami tak faham, tak banyak sangat hafal hadis. Ustaz hafal hadis banyak. Kami nak minta panduan. Boleh tak? Kalaulah andainya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada bersama kita pada hari ini. Kalau Rasul ada bersama kita pada hari ini, agaknya apakah nasihat baginda kepada kita berkenaan dengan fitnah akhir zaman? Maka dia tutup mata dia. Dia tutup, saya rasa dekat 10 minit, 15 minit dia tutup. Lama dia tutup, dia diam. Kemudian dia membaca satu hadis. Kemudian dia kata, saya tak tahulah. Dia kata, saya tak tahu. Yang saya rasa akhir zaman ni lama lagi. Dia kata macam itu. Lama lagi. Saya pun tanya tentang Dajjal. Dia pun kata, Dajjal ni badan besar lah, begini. Kan? Kemudian dia kata, tak ada lagi Dajjal ni. Dia kata begitu. 1 jam saya jumpa dengan dia. 1 jam lebih. Dekat 2 jam. Saya tanya macam-macam soalan. Dia jawab apa? Tak tahu. Minta maaf, ana tak tahu. Minta maaf, ana tak tahu. Saya ambil 2 kesimpulan. Sama ada dia memang betul-betul tak tahu. Bukan tak tahu sebab dia tak hafal hadis. Dia hafal hadis tapi dia tak mengkaji akhir zaman. Mungkin dia tak tahu fakta-faktanya. Ataupun dia tawaduk dia. Rendah diri dia. Dan dia tak maulah menunjukkan apa yang ada kat dia. Dua-dua ni bagus belaka. Nak sebut kat sini, saya pun tanya satu soalan akhir. Saya ingat lagi. Saya datang berdua dengan seorang kawan. Kawan tu dia memandu saya bawa ke jumpa dengan ustaz tu. Ustaz ni low profile dan jangan tanya saya siapa dia. Memang dia tak nak orang tahu. Saya cuma cakap dia menghafal 40,000 hadis. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tanya satu soalan. Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Kalau Ustaz boleh jawab soalan ni, tolonglah Ustaz jawab. Kalau tak boleh jawab, saya minta tolong Ustaz carikan jawapan dia. Sebab kami ni dhaif dalam satu hadis, kami ni dhaif. Kami terlalu lemah dalam hadis. Kami tidak menguasai hadis. Kami tidak menguasai apa yang Ustaz ada. So kami minta tolong Ustaz kalau boleh tolong jawab ataupun tolong cari apa dia jawapan dia. Kalau tak ada pada malam ni, saya akan datang lagi insya-Allah. Apa soalannya? Saya tanya dia. Saya kata, Ustaz, kita tahu hadis tentang Dajjal, hadis tentang Imam Mahdi, kurang lebih 90 hadis sahih. Dajjal ni 90 hadis sahih kurang lebih. 90 hadis sahih yang tarafnya mutawatir. Maknanya taraf mutawatir ni macam Quran. Diriwayatkan oleh ramai orang. Dan nak sebut kat sini, kan maknanya Dajjal ni sahih lah, bukannya bid'ah ke, khurafat ke, kita agak-agak ke, bukan. Memang Rasul sebut sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi pun hadisnya sahih mutawatir. Walaupun ada hadis-hadis Al-Mahdi yang bersangkut dengan Imam Mahdi ini yang dhaif, ada juga yang palsu pun ada juga. Tapi yang sahih pun banyak, mutawatir. Levelnya mutawatir. Jadi maknanya bila saya kata dengan dia, Ustaz, salah satu hadis sahihnya Mahdi akan bersama untuk nak Isa untuk bunuh Dajjal. Isa pun mutawatir juga. Jadi nak sebut kat sini Ustaz, kan, ketika Isa membunuh Dajjal, adakah pada masa itu Baitul Maqdis masih ada ataupun dah runtuh? Masih ada, masih tertegak atau dah runtuh? Saya tanya pada Ustaz. Dia tutup mata dia. Dia sebut, yang ini mungkin saya boleh tolong. Dia kata, dia tutup mata dia 15 minit. Dia tutup lama, dia diam. Saya pun diamlah. Agaknya dia tengah recall hadis dia. 40,000 hadis. Dan agak dia tengah tengok satu. Mana satu hadis? Tutup. 15 minit. And orang yang soleh. And memang berhati-hati. Setiap perkataan dia keluar berhati-hati. Orang yang warak dalam berkata-kata. And bukan macam orang-orang ustaz-ustaz kita pada hari ini, termasuk saya pun samalah. Kan, kalau cakap tu memang lepas aja. Dah lepas baru minta maaf. Kan.
Dia warak, bercakap-cakap, berkata-kata, dia cukup warak. Kemudian dia mengata setelah lebih kurang 15 minit, dia kata, yang ini saya rasa saya boleh tolong. Dia kata dalam apa yang saya faham, saya hafal, saya tengok hadis-hadis ni, dia kata kemungkinan besar semasa Isa membunuh Dajjal di Babul Lut fi Palestin, di pintu Lut, satu tempat namanya pintu Lut di Palestin, maka ketika itu dia kata kemungkinan besar Masjid Aqsa ada lagi. Tuan-tuan, Masjid Aqsa ada lagi. Maka saya kata dengan dia, Ustaz, kalaulah apa yang Ustaz sampaikan ini suatu yang sah, benar, maknanya suatu yang berdasarkan hadis tadi, maknanya benar, maka dari kajian kami mengkaji ni, saya, kawan-kawan di Palestin, di Masjid Aqsa mengkaji ni, melihat apa yang berlaku, kita dapati sekarang ni di bawah Masjid Aqsa dah ada 80 lebih terowong. Banyaklah terowong yang digunakan untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa. Yang mana telah digambarkan sekiranya ada gempa bumi dengan kadar yang sederhana pun dah cukup untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa ni sekarang. Maka saya cakap dengan dia, kalau macam gitu, dan mereka merancang, ni saya kata Zionis merancang untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa ini, untuk mendirikan the third temple, ialah dalam tahun 2021-2022. Itu dia punya perancangan. Tadi saya confirmkan lagi sekali, saya tengok sekali lagi pagi tadi, saya tengok balik tentang berita-berita breaking news dari Israel, dari Palestin. Saya melihat breaking news daripada orang-orang yang menguasai Zionis ini, iaitu Sanhedrin Council, yang telah mengadakan satu conference bersama dengan 70 negara, 70 nation, pada bulan September 2019 yang lepas. Jadi ini antara orang yang penting, grup-grup yang penting dalam missionary untuk mendirikan temple, the third temple. Apa dia kata? Dia kata yang akan menyelamatkan dunia ini daripada coronavirus dan segala bentuk tidak ada kekuatan kepada kepimpinan dunia, dia maksudkan United Nations, ialah dengan datangnya apa disebut? Messiah, Al-Masih. Ada sebut. Dan kemudian dia kata coronavirus ini adalah tanda yang paling kuat Messiah akan keluar. Ini disebut dalam berita. Breaking news. Yang sebut tu semua rabai-rabai belaka. Jadi saya cakap dengan ustaz tu, seorang alim ni. Saya kata dengan dia, kalau gitu ustaz, agaknya Isa datang sebelum 2021, 2022. Agaknya 2022 kot dia datang agaknya, atau 2023, 2024 paling lewat. Sebab mereka nak runtuhkan Masjid Aqsa ni 2021, 2022. Mungkin 2024 paling lambat pun. Maka dia kata wallahu a'lam, tapi kalaulah Allah izin pelaku pembunuhan tersebut, tidak ada berita-berita hadis Nabi mengatakan mereka akan mendirikan Masjid Aqsa semula. Maknanya Masjid Aqsa mungkin rosak, mungkin ada di mana-mana di sana sini rosak, tapi kemungkinan untuk dia runtuh habis secara keseluruhan mungkin tak ada. Wallahu a'lam. Maka tuan-tuan, apa maknanya? Kalau mereka rancang untuk mendirikan the third temple 2021, ni mereka rancang, saya sebut mereka rancang. Mereka rancang, katakanlah mereka rancang sekarang ni 2021 nak dirikan temple the third temple, ataupun sekarang ni ada dua pandangan. Orang Yahudi ada dua pandangan. Satu, third temple akan bina dulu baru Dajjal keluar, dia punya raja keluar. Yang kedua, raja itu keluar dan kemudian baru bina temple. Jadi pandangan pertama tadi tu yang majoriti, jumhur dia. Kan maknanya dia bina dulu. Sekiranya begitu tuan-tuan, maka mungkin 2021, 2020 ni dah, mungkin 2020 akhir 2021 ni dah ada tanda-tanda Mahdi akan keluar. Wallahualam. Saya pun tak tahu tuan-tuan. Ini semua kerja Allah. Tapi nak sebut kat sini dekat sangatlah. Tak kira lah 2021 ke, 22 ke, 23, 24 ke, tak kira, dekat dah. Jadi kalau kita tak rasa dekat, sebagaimana digambarkan oleh ulama yang mengkaji ni, saya akan bacakan dia punya hadis ni. Sekiranya kita tak rasa dekat, maka sudah tentulah kita dah termasuk dalam fitnah, dalam ujian, dalam perancangan musuh.
Sehingga kita tak rasa Dajjal tu dah dekat. Malahan kita kata apa? Dajjal ni tak adalah, Dajjal ni sistem, Dajjal ni tak adalah, itu semua hanyalah kata-kata Rasul supaya kita ni berhati-hati, supaya kita ni jadi orang yang tidak hanyut dengan dunia sekadar tu aja. Tak ada Dajjal ni. Mana ada Dajjal giant? Dalam satu gambar Dajjal giant. Saya tak pernah jumpa lagi hadis dalam kitab ni yang kata Dajjal ni giant, tak ada. Tapi dalam huraian-huraian setengah-setengah orang kata Dajjal ni giant. Bila dia berdiri, kan, laut tu dia paras buku lali dia. Laut tu, kedalaman laut dia paras buku lali, kata hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata tentulah dia ni giant. Mana ada kita jumpa giant? Ni kata-kata setengah-setengah orang mentafsir. Nak sebut ni tuan-tuan, Dajjal tak perlu jadi giant untuk berdiri atas laut dan paras buku lali. Tak perlu jadi giant. Cukup dia berdiri di atas submarine. Dia berdiri atas kapal selam. Kapal selam tu naik sikit sehingga nak ke permukaan, dia berdiri, laut ada paras buku lali je. Cukup untuk dia berdiri situ dan memerhatikan daratan atau memerhatikan lautan. Cukup dia boleh dapat berdiri atas laut dengan paras buku lali, air laut. Tak payah jadi giant. Jadi nak sebut kat sini, kadang-kadang banyak orang yang berkata macam-macam gitu. Sebelum kita bermula tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan sekalian untuk kita tengok satu benda yang penting. Iaitu perkara yang menjadi proses tarbiyah. Sebab dalam kita menuntut ilmu, dalam kita memahami realiti, sebelum kita memahami realiti yang di luar, fitnah yang di luar, yang akan saya baca sekejap lagi, mukaddimah kepada kerajaan Al-Masih Dajjal, kita tengok fitnah yang dah ada dalam diri kita. Apa fitnah yang ada dalam diri kita? Antaranya ialah kita tak rasa kita berdosa. Kalau kita rasa berdosa pun, kita rasa dosa kita ni rendah aja, sikit aja, kecil aja, senang untuk diampunkan oleh Allah. Maka kita pun tidak mengambil berat untuk bertaubat pada Allah. Untuk kita membetulkan diri kita, mengislah diri kita, mengislah hati kita, mengislah fikiran kita, mengislah kehidupan kita. Kita tak rasa, kita rasa okey dah, aku dah pergi semayang, aku dah pergi buat macam-macam, maka aku tak perlu. Ini adalah merupakan salah satu perkara yang menjadi penghalang dalam tarbiyah. Dalam tarbiyah, kita nak menunjukkan di sini bahawa perkara yang penting ialah bagaimana kita nak menghidupkan hati kita supaya hati kita ni menjadi sensitif. Sensitif ni maknanya bukan mudah menangis, bukan mudah takut. Sensitif maknanya peka dengan persekitaran. Bagaimana hati kita nak peka dengan persekitaran? Kita tengok dulu macam mana hati kita boleh keras. Macam mana hati kita boleh buta, boleh sakit. Tidak lain dan tidak bukan kerana banyaknya noda-noda hitam, titik-titik hitam. Banyaknya maksiat dan mungkar yang berlaku dalam kehidupan kita yang menyebabkan hati kita ni menjadi gelap. Dan hati kita ni menjadi keras. Hati kita ni menjadi mati. Saya bagi satu contoh. Dosa mata sahaja. Dosa mata kita ingat berapa banyak? Dosa mata sahaja kita ingat berapa banyak? Kita tengok satu cerita daripada mula sampai habis, 1 jam. Katakanlah di dalam cerita itu ada pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat. Kita melihat aurat orang. Daripada minit pertama bermula cerita sampai habis, katakanlah 2 jam cerita Hindustan. Maka 2 jam tu setiap saat kita berdosa. Dosa mata. Allah bukan kira 1 jam. Allah kira setiap saat. Allah bagi kita umur per saat, per second. Allah bagi kita nikmat ini sepanjang masa. Seperti juga zikrullah. Zikrullah kita kena berzikir sepanjang masa. InsyaAllah kita akan bincang nanti. Macam mana nak zikir daimun, zikir yang berterusan. Jadi nak sebut kat sini, dosa mata saja pun dah banyak. Itu kita tengok internet lagi, kita tengok pornografi. Kalau kita dibawa fitnah orang muda-muda, mudah tengok pornografi dan sebagainya, sudah tentulah. Dosa mata pun dah banyak dah. Agaknya dah berapa ribu titik hitam dalam hati kita. Itu tak termasuk dosa telinga, mendengar benda yang haram. Tak termasuk dosa lidah dan sebagainya. Jadi kalau kita nak bincang dosa ni banyak. Banyak sangat. Sebab itulah apabila dosa telah meliputi hati kita, titik-titik hitam telah meliputi hati kita, maka pada masa itu hati kita tak sensitif dah. Kita melihat satu maksiat, kita tak nampak itu maksiat. Kita membuat satu dosa,
kita tak rasa itu dosa. Apa contoh yang kita tak rasa dosa? Kita semayang, tak khusyuk. Kita semayang, tak khusyuk. Kita semayang, lalai. Contoh, semayang, lalai. Lidah bercakap Fatihah, tapi hati menerawang ke tempat lain. Semayang lalai. Kita tak rasa dosa. Kita tak rasa dosa. Sedangkan itu dosa. Lalai ketika solat, lalai untuk solat, itu dosa. Contoh, kita sebut sini. Kita sebut hati kita keras. Kita tak perasan. Allah gambarkan dalam Quran, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allah gambarkan bagaimana Allah melaknat orang yang fawailul lil musallin. Orang yang semayang ni celaka, kata Allah. Orang semayang yang macam mana? Orang semayang yang lalai, yang riak. Kadang-kadang kita semayang, Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang tengok kita semayang. Kita semayang kat masjid, kat surau, katalah. Semua tengok kita semayang, orang semua tengok kita semayang. Kita pun terasa perlu untuk membetulkan sembayang kita. Memperkemaskan sembayang kita. Memperkemaskan tomak nina kita. Memperkemaskan bacaan kita. Kita perlu sebab ada orang tengok. Ada orang nak dengar kita baca. Kita pun baca sedap. Kemain sedap lagi. Rupa-rupanya kita baca tu bukan baca kerana Allah. Baca nak tunjuk supaya orang cakap kat kita. Bagusnya. Sedapnya kau baca. Next time kau jadi imam lah. Kita nak orang sebut macam itu. Rupa-rupanya kita sembahyang tadi. Riak kepada manusia. Nak tunjuk pada manusia. Bukan kerana Allah. Kita tak perasan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tunduk. Kita tunduk di kita pun astagfirullah, astagfirullah. Tapi hati kita kan duk menerawang keliling. Tengok berapa orang tengok aku semayang. Berapa orang yang nak tegur aku. Ini kadang-kadang kita tak perasan. Ini dosa-dosa yang kita tak perasan. Tapi sebenarnya berlaku. Allah tahu. Dia sebab tu nak sebut kat sini kan. Maka perkara yang penting di dalam tarbiyah Islam. Sebelum kita melihat fitnah-fitnah muqaddimah pada kerajaan Al-Masih Dajjal, kita nak kena tengok dulu kekuatan kita, mempersiapkan diri kita. Sebagai muqaddimahnya saya nak mengajak tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan taraf untuk kita ni bertaubat kepada Allah. Sebab sejauh mana kita meningkat dalam diri kita ni, sejauh mana kita meningkat dalam perjalanan kita nak mendekati Allah, nak kenal Allah, perjalanan untuk menjadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Bukan main-main, yang Allah sayang. Maka bermula dengan at-taubah. Bermula dengan at-taubah. Maka at-taubah itulah yang akan menjadikan kita ini orang yang bersih, hati menjadi peka dan sensitif, dan seterusnya hati akan menjadi hati yang hidup bersama-sama dengan iman dan takwa. Kadang-kadang kita buat amal. Minta maaf saya sebut hari ini ramai orang buat amal. Berlumba-lumba orang ikut NGO sekarang nak buat amal. Tapi contoh bila dia buat amal, dia tolong orang, tiba-tiba orang tu kutuk dia pula. Dia pun cakap, engkau ni aku dah tolong kau. Dahlah, terima kasih pun kau tak cakap. Ini kau kutuk aku pula. Apa maksud dia? Maksudnya dia nak orang tu puji dia. Orang tu terima kasih kat dia. Maka niat dia dah tak bersih dah. Dah tak bersih. Ini contoh. Baik, sebab itulah. Nombor satu, saya nak sebagai muqaddimah sebagai pada malam ini, marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Macam mana nak latih taubat? Ini yang maksud saya. Proses. Macam mana proses untuk melatih taubat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya mengamalkan zikir. Zikir yang menunjukkan kita mohon ampun kepada Allah, iaitu istighfar. Sama ada kita membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, ataupun astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun kita baca Allahumma ghfirli, ataupun kita baca Rabbi ghfirli, ataupun apa sajalah istilah-istilah berkenaan dengan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak tentang fadilat untuk kita beristighfar. Cumanya pada hari ini saya nak sebut istighfar dalam konteks tarbiyah.
Istighfar dalam konteks macam mana kita nak proses diri kita supaya betul-betul istighfar itu membawa makna di dalam kehidupan kita. Dia bukan sekadar zikir biasa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun kita baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sampai 1000 kali, 2000 kali. Malahan kalau kita tengok, apabila kita beristighfar, maka sesungguhnya perbuatan istighfar itu adalah antara perbuatan yang Allah sangat sayang, yang akan menyebabkan kita ini Allah ampunkan dosa kita. Tapi istighfar yang macam mana? Yang baru kita katakan sebagai istighfar menjadi amalan qawi, amalan yang kuat untuk kita benar-benar berada dalam proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan istighfar biasa. Sebab apa? Fitnah pada hari ini ada orang pegang tasbih. Dia beristighfar. Tetapi dia tak dapat apa-apa. Malahan berbahaya. Istighfar itu menjadi bahaya pada dia. Macam mana istighfar menjadi bahaya pula? Ini pun satu benda yang saya nak kongsi sebagai mukadimah. Baik, yang pertama sekali sebut kat sini tuan-tuan sekalian, istighfar itu maknanya kita minta ampun ke Allah. Apa maksud istighfar? Minta ampun. Kita minta ampun pada Allah, kita minta Allah maafkan dosa kita dan kita tidak diseksa. Itu maksud istighfar. Maknanya kita minta Allah, ya Allah ampunkanlah aku dosa aku, ya Allah jangan seksa aku, ya Allah. Itu maksud mohon ampun. Jadi dalam hati kita, niat kita kena ada macam tu. Niat kita apa? Ya Allah, aku ada dosa ni, ampunkanlah dosa aku ni. Dan kemudian, ya Allah jangan seksa aku. Itu maksud istighfar. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan, kezaliman terhadap dirinya, kemudian dia minta ampun pada Allah, pasti Allah akan ampunkan dia. Ini ayat Quran. Dan ada banyak ayat, banyak hadis ni. Saya tak nak baca semua sebab ini sebagai mukadimah saja. Jadi nak sebut kat sini, apabila seseorang itu beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ampunkan dia dosa dia. Walaupun dosanya setinggi langit, penuh langit. Penuh langit. Setinggi langit dosa dia. Allah akan ampunkan. Allah akan ampunkan. Ini semua adalah maksud-maksud hadis. Dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, bukanlah beristighfar yang kita katakan tanpa ada dia punya adab-adab dia. Yang adab ni lah yang kita maksudkan sebagai tarbawi, satu yang mendidik. Baik. Dan orang yang beristighfar itu, bila dia berdosa, maka orang itu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi gambarkan, saya baca dia punya mafhum saja. Dia kata apa? Tidak akan disebut seseorang itu mengekali dosa. Tidak akan disebut seorang itu berdosa selama mana dia beristighfar. Walaupun dia beristighfar sampai 70 kali. Dia istighfar 70 kali, kemudian dia buat dosa lagi. Dia istighfar lagi, dia buat dosa lagi, dia istighfar lagi. Maka selagi dia beristighfar, maka tidaklah dikata berlebih-lebihan dalam buat. Namanya dia tidak dikata buat jahat. Tapi nak sebut kat sini, bagaimana istighfar yang kita maksudkan yang tarbawi. Ini sebagai mukadimah untuk kita faham, supaya kita boleh faham. Sebelum kita pergi kepada itu, kita nak sebut kelebihan istighfar. Hadis-hadis banyak tentang istighfar, saya rangkumkan poin-poin. Yang pertama sekali, bila kita istighfar, Allah ampunkan dosa kita. Allah ampunkan dosa kita. Istighfar yang tarbawi, istighfar yang boleh mendidik kita. Yang kedua, Allah akan jadikan jalan keluar daripada segala kesempitan. Kita ada masalah, kita ada kesempitan. Maka dengan istighfar, Allah akan keluarkan kita. Allah akan tunjuk satu jalan. Macam mana nak keluar daripada masalah tersebut. Rupanya masalah apa pun yang kita hadapi, maka hendaklah kita istighfar. Salah satunya akan Allah beri jalan keluar. Jadi lagi banyak, lagi besar masalah, banyak istighfar. Kemudian yang ketiga, ini hadis-hadis. Saya beritahu dia punya poin-poin ni. Orang yang sedih, Allah akan hilangkan kesedihan dia. Orang yang sedih, Allah hilangkan kesedihan dia. Orang yang susah, Allah akan ganti kesusahan dia dengan kegembiraan. Istighfar, Allah akan ganti kesusahan dengan kegembiraan. Orang yang rezekinya sempit, sempit rezekinya, maka Allah akan buka rezeki daripada tempat yang tidak diduga-duga. Dia tak tahu macam mana nak dapat dah sempit sangat. Dengan istighfar, Allah buka. Ini semua hadis Nabi, ini semua hadis sahih. Allah akan buka jalan-jalan di mana rezekinya akan bertambah dengan istighfar. Dengan istighfar, banyak istighfar, Allah akan redha dia.
Allah redha dia. Ini paling besar sekali. Kemudian dengan istighfar, Allah akan mengalihkan barakah kepada hartanya dan keluarganya. Dengan sebab istighfar, hartanya barakah, keluarganya barakah. Ini hebat istighfar ni. Dan kemudian dengan istighfar antaranya ialah Allah akan amankan dia dari segala yang ditakutkan. Dia takut daripada apa? COVID-19. Takut-takut mengganggu dia. Maknanya dia bimbang lah. Ada orang ramai kena, dia bimbang. Takut pencuri. Kok ada orang kena rumah tempat taman dia kena mencuri aja. Sekarang ni banyak pencuri berlaku. Kan? Jadi, dengan istighfar, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghalang ataupun menghilangkan ketakutan-ketakutan yang ada di dalam kehidupan dia. Jadi istighfar ni power. In short. Maknanya dalam konteks tarbiyah, istighfar ni nombor 1, bertaubat kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena banyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Macam mana fadilat-fadilat dia, kita carilah nanti. Dalam Google pun banyak, kita boleh tengok fadilat istighfar sebagainya. Baik. Bagaimana kita nak beristighfar? Kaedahnya supaya berhasil mendapatkan apa yang kita sebut tadi. Supaya istighfar itu bermanfaat. Dan bagaimana yang disebut oleh Imam Qurtubi, dia kata apa? Istighfar itu dituntut. Istighfar yang dituntut ni macam mana? Istighfar yang diperintahkan oleh Allah ni macam mana? Istighfar yang boleh bermanfaat dari sudut mengubah kesusahan tadi ni macam mana? Baik. Yang pertama kata Imam Qurtubi, ni kita tengok. Ini istighfar yang tarbawi, istighfar yang boleh mendidik. Istighfar yang boleh melepaskan ikatan yang mengekali dosa. Kita beristighfar dan istighfar itu boleh melepaskan ikatan-ikatan daripada kita kekal dalam dosa tersebut. Dan istighfar yang menetapkan makna di dalam hati. Istighfar yang menetapkan makna dalam hati. Jadi istighfar yang tarbawi dalam proses tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sekadar astagfirullah, 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 astagfirullahalazim, astagfirullahalazim 1000 kali, 2000 kali, 10,000 kali. Dia bukan yang itu. Tapi kita baca istighfar, istighfar itu boleh menghapuskan ikatan dosa. Kita daripada buat dosa terus terputus. Itu maksud istighfar. Dan istighfar tadi itu istighfar yang akan menjadikan hati kita mempunyai satu pegangan prinsip. Itu maksud istighfar tadi. Maknanya beginilah cara ringkas. Kalau mulut kita beristighfar, mulut kita astagfirullah, astagfirullah, tapi masih lagi buat dosa, masih lagi kita buat dosa. Ataupun kita buat dosa tapi mulut kita istighfar. Kita tengok benda yang haram, tapi kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita tengok benda yang haram, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka dia tidak manfaat. Istighfar itu tidak berguna. Apabila kita telah menghentikan dosa tadi, perbuatan maksiat tadi, barulah istighfar itu bermanfaat. Maknanya kalau kita berdosa, kita sedang buat dosa, maka pada ketika itu kita stop dosa itu. Baru kita istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baru istighfar itu ada manfaat, mendapat semua fadilat-fadilat yang digambarkan tadi, malahan manfaat dalam konteks tarbiyah. Ini kaedah proses tarbiyah. Istighfar ni kena ada kaedah dia. Contoh, seorang laki-laki tak boleh pakai mask. Jadi selama dia memakai mask, dia tahu pakai mask ni haram. Dia tahu pakai mask ni haram. Tak kira lah dia ni rakyat biasa ke, menteri ke, sultan ke, pakai mask haram bagi laki-laki. Tak kira siapa. Ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi dia pakai mask, selagi itulah istighfar dia tak manfaat. Tak manfaat. Dia bolehlah sebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pahala dapat tak? Pahala tu kerja Allah. Allah Ta'ala yang akan nilai. Tapi manfaatnya, gunanya, dari sudut tarbiyahnya, dari sudut nak keluarkan kita daripada kesedihan, keluarkan kita daripada masalah, bertambah rezeki, meningkatnya kita kata kekuatan kita, iman kita, dia tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Yang dimaksudkan oleh Imam Qurtubi tadi. Jadi yang pertama sekali, selagi dia bermaksiat, maka selagi itu maksiat itu tidak dihentikan, maka istighfar tidak bermakna. Ini nombor satu. Kemudian disebut tadi,
dia menetapkan makna istighfar. Makna istighfar dalam hati. Apa makna dia? Maksudnya ialah apabila dia beristighfar, tetapi dalam hati dia masih lagi teringin pada maksiat. Hati dia masih nak buat maksiat. Mungkin dia tinggalkan. Dia tak buat dah masa tu. Tapi hati dia masih nak maksiat tu. Masih pilih maksiat berbanding pilih Allah. Masih pilih maksiat berbanding pilih Allah. Maka istighfar dia tidak manfaat. Dari sudut tarbiyah, dari sudut tarbawi, dari sudut kita nak bertaubat pada Allah, dari sudut nak meningkatkan diri kita pada Allah, istighfar tidak bermaksiat. Kita istighfar, kita tak buat, tapi hati kita nak buat lagi. Hati kita nak buat. Maknanya kan kita sebenarnya tidak beristighfar lagi dengan hakikat yang sebenar. Maka sebab itulah istighfar kita tak memberi kesan dalam kehidupan kita. Sama ada kesan itu dalam bentuk kita ni boleh meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, dapat lepas masalah-masalah kesempitan, masalah-masalah ketakutan, Allah lepaskan, Allah beri petunjuk jalan-jalan, ataupun semua fadilat-fadilat yang digambarkan dalam hadis-hadis. Hadis sebut banyak fadilat-fadilat istighfar, tapi selagi kita tak tinggalkan maksiat itu, yang kita tahu tu maksiat, kita tak tinggalkan. Selagi hati kita masih lagi teringin kepada maksiat, masih lagi nak buat, cuma kita tak buat, seolah-olahnya kita bermain-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selagi itulah istighfar kita belum lagi istighfar yang tarbawi, istighfar yang boleh mendidik kita. Ini bezanya orang yang betul-betul serius untuk berjalan menuju kepada Allah. Dia tak main-main. Maknanya bila dia pilih Allah, dia beriman dengan Allah, dia pilih sungguh-sungguh. Bukan dia main-main, dia kata dia boleh istighfar depan orang, boleh beristighfar dengan lidah, tapi hati dia masih nak kepada dosa-dosa yang Allah SWT larang dalam kehidupan dia tadi. Ini kita kena faham. Ini maksud hakikat istighfar. Ya, sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah SWT, maka kita nak kena sesuaikan apa yang ada di dalam dengan apa yang di luar. Ini sebagai ringkasan sahaja. Dia tajuk ni panjang sebenarnya. Tapi saya nak bawakan tuan-tuan supaya kita faham. Apabila kita benar-benar nak menuju kepada Allah, kita nak keluar dari fitnah akhir zaman, fitnah-fitnah yang besar dan berat yang akan saya sebut sekejap lagi, kita kena boleh beristighfar dengan istighfar yang tarbawi. Ini istilah saya gunakan ni, istighfar yang boleh mendidik. Apa maksud istighfar yang boleh mendidik? Istighfar yang ada dalam hati kita satu perasaan menyesal dengan dosa kita. Tak mahu dah buat dosa kita. Nak tinggalkan dosa kita. Berhenti daripada dosa kita. Dan kemudian fizikal kita, perbuatan kita, tangan kita, kehidupan kita pun tidak mahu dah. Tidak mahu dah untuk kita nak bermaksiat lagi. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Ini contohnya agak keras sikit lah. Kita tahu riba itu haram. Makan riba itu haram, interest. Maka selagi kita makan riba, maka selagi itulah istighfar kita tidak bermanfaat. Selagi kita makan riba. Sebab tu kalau kita ada wang riba, pastikan kita salurkan kepada tempat yang sepatutnya. Jangan kita mengambil riba, kerana riba akan menyempitkan barakah dalam rezeki kita. Biar kita kurang duit, tapi duit kita tu halalan thayyibah. Bukan duit yang ada riba di dalamnya. Riba tadi bagi pada infak fi sabilillah, bagi. Kerana selagi ada benda-benda yang berdosa tadi, yang kita tahu benda itu berdosa, kita mengekalkan diri kita daripada dosa, maka apa yang digambarkan oleh Imam Qurtubi tadi, dalam proses kita untuk nak memperbaiki diri kita duduk dalam tarbiyah, maka selagi hati kita masih lagi hajat kepada maksiat, tidak berhenti maksiat, maka istighfar kita tidak bermanfaat. Walaupun mungkin Allah bagi pahala, itu Allah punya kuasa. Tetapi dalam konteks tarbiyah, dalam konteks nak mengekalkan diri kita dengan kekuatan-kekuatan di akhir zaman, nak benar-benar duduk dalam iman, bukan munafik, bukan sifat munafik, maka kita nak kena laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan yang terbaik, iaitu kita mengikut apa yang disebutkan. Sekiranya saya sebut kat sini, sekiranya seseorang itu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hatinya masih lagi teringin kepada maksiat, nak buat maksiat tadi, tak mau tinggalkan,
ataupun dia tidak meninggalkan maksiat, dia buat juga dosa tadi, maka dia minta ampun pada Allah. Para ulama menggambarkan dia sebagai orang yang istihza' billah wa tikhafun bih, iaitu dia mempermain-mainkan Allah dan meremehkan Allah. Mempermain-mainkan Allah dan meremehkan Allah. Ini bahaya. Ini bahaya. Jadi istighfar itu dituntut untuk kita menyesal dengan dosa, berhenti melakukan dosa, menyesal dan berhenti itu. Walaupun dengan sekali je kita kata astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali je kita sebut. Tapi sepenuh hati kita menyesal dosa kita. Kita berhenti dosa tadi. Maka istighfar itu sekali itu Allah akan beri manfaat apa yang dijanjikan melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita baca 1000 kali istighfar, 1000 kali, 1,000,000 kali kita baca istighfar, tapi hati kita masih lagi nak buat maksiat. Malahan maksiat kita masih kita buat, tak berhenti. Maka 1,000,000 istighfar tadi tidak akan bermanfaat dalam usaha kita mendapatkan kebaikan, fadail, kelebihan-kelebihan istighfar yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ampunkan dosa kita, Allah keluarkan kita daripada kesedihan, Allah keluarkan kita daripada ketakutan, Allah keluarkan kita daripada kesempitan rezeki, Allah beri kekuatan untuk melunaskan hutang, Allah memberikan jalan daripada jalan-jalan penyelesaian yang kita tak sangka-sangka, Allah memberikan barakah pada harta kita, barakah pada ahli keluarga kita, mudah aja anak-anak kita suruh dia baca Quran, senang aja dia baca Quran. Anak-anak kita suruh solat, senang aja solat. Anak-anak kita suruh sembahyang tahajud sama-sama, senang aja dia. Anak-anak bila kawan-kawan dia ajak isap dada, ajak buat benda-benda yang tak elok, dia tak mau. Kenapa? Barakah keluarga. Allah beri barakah keluarga dengan sebab istighfar yang benar-benar menyesal dosa dan berhenti dosa tadi. Allah alirkan barakah dalam harta, dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Tapi istighfar yang macam mana? Istighfar yang ada di dalamnya penyesalan, taubat, minta ampun ke Allah betul-betul, dan kemudian kita tinggalkan dosa itu. Dan kalau kita buat balik, katakan kita terbuat baik, mungkin 2 hari depan pula kita buat pula, tak apa, istighfar balik. Yang terbuat tu tak ada masalah, sebab masa tu kita memang mungkin lalai, mungkin kita terpengaruh dengan kawan-kawan, mungkin kita terlupa, kita buat, tiba-tiba kita teringat, aku sedang buat dosa ni. Kita pun istighfar. Istighfar semula. Istighfar macam mana yang difahami maksud tadi. Bila kita buat macam itu, tak apa. Allah ampunkan kita sebab kita memang lemah. Sebab, tuan-tuan, kalau kita dah tak ada dosa, tuan-tuan, tak ada dosa kita daripada bangun pagi sampai tidur. Tiap-tiap hari tak ada dosa. Semua amal saja. Dan Allah dah ampunkan dosa kita dan kita tak buat maksiat. Maka Allah akan ambil kita. Allah akan panggil kita. Maknanya kalau orang tu dah tak ada dosa dah, dia beristighfar, Allah ampunkan dosa dia dan dia jaga tak buat dosa, maka Allah sayang kat dia, Allah ambil dia. Dah cukuplah. Kamu tak payah dah ambil ujian di dunia ni. Tak payah dah. Kamu cukup ikut aku. Duduk dalam rahmat aku dalam alam barzah. Sementara menunggu syurga. Orang yang tak ada dosa dah, Allah akan ambil. Sebab itulah sekiranya satu kampung tak ada dosa, satu kampung semua bagus, maka Allah akan matikan semua kampung. Satu kampung mati. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala nak mengampunkan orang. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat nama-nama dia ada banyak. Nama Allah ada banyak, 99 nama kan. Salah satunya Al-Ghafur. Macam mana Al-Ghafur nak berfungsi kalau tak ada orang yang nak diampunkan? Maka Allah akan ambil, Allah sayang pada orang yang tak ada dosa ni, Allah sayang, Allah lepaskan dia daripada ujian dunia ni. Terus masuk dalam syurga dia. Ataupun duduk dalam alam barzah dengan rahmat Allah. Maka dia akan hidupkan orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Tujuan Allah bagi orang berdosa supaya orang itu bertaubat, Allah ampunkan. Maka nama Allah Al-Ghafur, Allah yang Maha Pengampun, akan activate. Sebab Allah SWT mahu nama-nama dia semua itu berfungsi. Nama kehebatan nama Allah ini. Kehebatan nama Allah ni, asma Allah ini nak berfungsi. Allah Al-Ghaffar. Sebab tu Allah cipta orang jahat, orang baik. Ada orang pilih jahat, ada orang pilih baik. Orang pilih jahat tu
Allah akan tunjukkan kepada dia, aku ni Al-Ghaffar, aku ni Al-Qahhar. Kalau dia minta ampun, Allah ampunkan dia. Al-Ghaffar ataupun Al-Ghafur. Kemudian kalau dia jahat juga, Qahhar, aku ni lebih perkasa daripada engkau. Allah nak tunjukkan keperkasaan dia. Allah Al-Jabbar, Allah nak tunjukkan kekuatan dia menggagahi, mengalahkan semua orang-orang musuh-musuh dia. Jadi Allah SWT akan menghidupkan orang baik, orang jahat. Kalau orang semua baik, Allah akan habiskan, ganti dengan kaum yang lain. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita yang berdosa, janganlah kita terlalu sedih. Kita minta ampun, tapi kena minta sungguh-sungguh dengan hati kita. Baik, tuan-tuan dan hadirin Allah SWT, kita masuk kepada apa yang saya nak sebut kat sini. Daripada hadis, sebenarnya ialah perkara yang telah saya bincangkan semalam. Tapi saya nak sambung sedikit berkenaan dengan apa yang digambarkan. Hadis ini ialah hadis yang telah dilawatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya Abu Daud, Imam Ahmad dalam musnad dia, dan dalam Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Fitan dan sebagainya. Hadis ni panjang, saya baca makna dia. Kemudian saya akan bacakan dia punya keterangan dia sesuai dengan realiti pada hari ini, tuan-tuan. Ini adalah antara fitnah-fitnah yang akan berlaku sebagai mukaddimah kepada pembinaan kerajaan Dajjal. Jadi kerajaan Dajjal yang sebenar yang nak dibina itu mungkin dalam masa 40 hari yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari bersama dengan setahun, satu hari lagi bersama dengan sebulan, satu hari lagi bersama dengan seminggu, satu hari dan hari-hari yang lain sama dengan hari-hari biasa. Maka fitnah yang nak diuji tadi itu lebih kurang setahun lebih sahaja kalau kita kira ikut kita punya secara bahasanya. Maka sebelum datang kerajaan Dajjal itu, kita akan berdepan dengan fitnah-fitnah ini. Ada banyak hadis, saya pilih satu hadis yang panjang, yang komprehensif. Maka ketika itu berkata sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar, dia telah berkata, kunna qu'udan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk-duduk bersama-sama di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat duduk dengan Rasul. Kemudian Rasulullah pun bercerita. Rasulullah pun mula bercakap. Fazakaral fitan. Rasulullah pun mengingatkan tentang fitnah. Fa'aksar fi zikriha. Rasulullah sentiasa ingatkan tentang fitnah. Jadi hadis ni kena baca selalu. Kita baca kat rumah kita. Baca selalu. Ini buku dia. Nampak tak? Ensiklopedia Akhir Zaman, Dr. Muhammad Ahmad Mubayyad. Kalau boleh dapat, dapatkan. Kalau tak boleh dapat, tak apa. Cari dekat Lazada pun ada, insya-Allah. Baik, dan saya bacakan hadis ni kepada tuan-tuan sekalian. Apa kata? Dia kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bercerita tentang fitnah-fitnah. Fa'aksara fi zikriha, maka dia cakap banyak kali tentang mengingatkan tentang ini. Hatta zakara fitnatal ahlas, sehinggalah dia bercakap tentang fitnah ahlas. Yang pertama sekali, sebelum berjumpa dengan kerajaan Dajjal, kita akan bertemu dengan fitnah ahlas. Apa fitnah ahlas ini? Faqala qail, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas? Sahabat tanya, ya Rasulullah, fitnah ahlas ni apa? Maka Rasulullah jawab, qala hiya harabun wa harbun. Iaitu fitnah ahlas ini ialah pelarian dan peperangan. Jadi fitnah ahlas ini berlaku ialah apabila berlakunya pelarian-pelarian dan peperangan. Jadi ini kita tengok dah berlaku lama dah. Berlaku lama daripada zaman dulu perang lagi, peperangan daripada zaman sahabat, bila sahabat dah kepada Bani Umayyah dah berperang, dan kemudian sampailah ke zaman kita. Dan yang paling kuat sekali zaman kita. Sebagaimana hadis Nabi, ada 2-3 hadis yang saya bacakan matan, kata apa? Rasul sebut, janganlah kamu, minta maaf bukan hadis, tapi ini kata-kata sahabat-sahabat. Mungkin hari akan datang. Dia sebut apa? Jangan kamu sebut pasal fitnah-fitnah ini, sehinggalah berlaku fitnah di Syam, berlaku di Syria. Maka apabila berlaku di Syam fitnah itu, itulah fitnah yang besar, iaitu peperangan-peperangan tadi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan yang pertama sekali ialah fitnah ahlas. Apa ahlas ni? Fitnah-fitnah yang bersangkut paut dengan peperangan dan pelarian. Dan kemudian summa fitnatus sarra, kemudian fitnah sarra. Fitnah kesenangan. Jadi kita ni sedang dalam fitnah. Fitnah sarra iaitu ujian kesenangan, kenikmatan yang menyenangkan manusia, berupa kesihatan, kelapangan, kesenangan, kemewahan. Jadi apabila kita berada dalam fitnah ini, maka fitnah ini akan
merupakan satu ujian. Sebelum Dajjal datang, kita akan diuji dengan kesenangan. Baik, saya bacakan dulu hadis sampai habis, lepas tu kita tengok satu-satu. Kemudian selepas itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan akan berlaku lepas as-sara itu dakhanuha, akan berlaku asap yang muncul daripada tapak kaki aku. Akan muncul satu bentuk kekaburan, asap. Seorang laki-laki dari kalangan ahlul bait, daripada keluarga aku, dia mendakwa dirinya sebahagian daripada aku, padahal dia bukan sebahagian daripada aku. Rasul kata dia bukan daripada aku, tetapi dia adalah orang yang hanya cakap saja dia keluarga Rasul. Sesungguhnya kekasih aku, sesungguhnya kekasih aku itu adalah orang yang bertakwa. Wa innama awliyai al-muttaqun. Sesungguhnya kekasih aku adalah orang yang bertakwa. Kemudian orang-orang yang membai'ah seorang laki-laki. Kemudian fitnah yang seterusnya, mula-mula fitnah as-sara. Dalam fitnah sara itu ada fitnah yang pertama ahlul bait, saya akan cerita sekali lagi. Kemudian fitnah seorang yang membai'ah kepada orang laki-laki lain sebagaimana pangkal peha pada tulang rusuk, iaitu orang yang akan berbai'ah dengan pemimpin. Ini cerita kisah pemimpin-pemimpin politik selepas kejatuhan. Di huraian daripada Syekh Ahmad Bubayat ini dikata politik selepas daripada kejatuhan sistem. Jadi dia kata akan berlakulah fitnah seseorang itu bersama-sama dengan kepimpinan dia. Dia berbai'ah, dia berjanji setia dengan kepimpinan ataupun politik tadi. Kemudian akhirnya dia tidak kuat, dia goyang. Seperti tulang pangkal peha dirusuk. Tulang rusuk gabung dengan pangkal peha, dia akan goyang. Dan kemudian fitnah yang besar, iaitu selepas daripada fitnah itu akan berlakulah fitnah yang disebut sebagai ad-duhaima, fitnah kegelapan. Fitnah yang besar yang tidak akan menyisakan, semua orang kena satu-satu akan fitnah tersebut. Baik, saya pergi kepada satu-satu fitnah tersebut untuk kita faham. Tengok ada yang buka surat 525. Buka surat 525 bagi mereka yang ada buku ni. Saya memang dah pernah suruh tuan-tuan beli sebelum ni untuk orang yang pernah ikut kuliah saya. Baik, sekarang ni 526. Fitnah ahlas. Ini saya nak bincang secara ringkas. Apa dia fitnah ahlas? Ini maknanya kita kena faham. Sebelum kerajaan Dajjal terbina, akan ada fitnah al-ahlas. Dan kita sebut kat sini, disebutkan oleh Dr. Mubayat, dia kata apa? Fitnah ini adalah fitnah yang berterusan. Dan kemudian fitnah ini adalah fitnah ujian yang menyebabkan munculnya firqah, munculnya kumpulan-kumpulan Islam. Terutamanya apabila telah jatuhnya Osmaniyah, maka fitnah ini telah menjadi sesuatu yang besar. Maka hari ini kita tidak ada pemimpin, tidak ada Amirul Mukminin untuk menyatukan kita. Maka akan berlakulah kumpulan-kumpulan firqah, kumpulan kelompok-kelompok yang kemudian kelompok itu akan menzalimkan diri dia dengan dia melakukan kezaliman kepada orang lain. Jadi hari ini kita tengok fitnah ini termasuk dalam fitnah yang panjang, dan fitnah ini akhirnya menyebabkan berlakunya peperangan, berlakunya pelarian dan sebagainya. Jadi sinilah kita lihat fitnah akhlas ini sampai peringkat berlakunya peperangan, berlakunya pelarian. Orang terpaksa lari daripada negara dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkuatkan ini dengan tindakan melarikan diri dan perang yang disebut dalam hadis ini. Jadi dalam hadis ini dihurai pula dengan hadis yang lain di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, apakah Islam akan berakhir? Apakah Islam akan berakhir? Semua pakat pecah, pakat perang, adakah semua mati, habis berakhir? Dalam hadis yang lain yang digambarkan oleh Imam Ahmad dalam hadis ini, panjang juga hadis ini, saya bacakan makna lebih. Saya baca dia punya mafhum saja, kefahaman saja. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian akan terjadi fitnah, dan fitnah ini sebagaimana awan mendung, maksudnya dia akan datang, kemudian dia akan habis. Baik. Kemudian Allah menghendaki, demi Allah, zat yang mana jiwaku berada di tangan dia, kemudian kamu akan kembali memasuki sebagaimana ular yang menegakkan tubuhnya. Jadi maknanya, walaupun orang Islam bergaduh, ada yang mati, ada yang terbunuh, ada yang melarikan diri dan sebagainya, tapi akhirnya orang Islam akan bersatu semula. Orang Islam akan bersatu semula. Maknanya, sebelum datang fitnah duhaima, fitnah gelap gelita, fitnah yang teruk tadi, orang Islam akan bersatu semula.
Sebelum keluar Dajjal, Islam akan bersatu. Jadi sebut kat sini, kan, bagi mana-mana keluarga dari kalangan Arab dan Arab tadi, maka orang ini akan diberikan oleh Allah kebaikan. Siapa yang Allah bagikan kebaikan ketika fitnah ini, maka Allah akan bagikan Islam. Jadi sebab tu kita tengok tuan-tuan, di Eropah ramai orang baik-baik. Di Amerika ramai orang baik-baik. Maka orang yang baik-baik ini, walaupun dia lahir keluarga bukan Islam, walaupun dia lahir keluarga yang tak kenal Allah, tapi dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Dengan sebab apa yang berlaku, kita tengok pertambahan orang Islam di seluruh dunia, di Eropah, di Amerika, di negara-negara lain, orang Islam masuk. Orang biasa masuk. Orang yang bukan Islam masuk Islam. Ini Allah SWT menggambarkan Islam tidak akan berakhir. Kerana Allah akan jaga Islam. Dan Islam itu bagi orang yang mati-matilah. Orang yang lari habis-habislah. Tetapi orang yang tinggal, yang ada, maka Allah akan beri kebaikan. Dia akan masuk kepada Islam. Jadi ini fitnah ahlas. Kemudian selepas daripada fitnah itu, akan berlakulah fitnah as-sarra. Jadi satu ni fitnah perpecahan. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat hari ini kita sedang berpecah. Kita sedang berpecah. Sebab apa kita sedang berpecah? Sebab kita tidak ada Amirul Mukminin. Kita tidak ada Amirul Mukminin yang akan menyatukan kita. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, kita gambarkan bagaimana, kan, kita janganlah cari punca-punca pecah. Orang yang faham akhir zaman ni, lebih baik dia diam daripada berpecah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menggambarkan orang yang berdiam diri, tak mau dia membunuh dan terbunuh sesama Islam, maka orang itulah lebih baik. Jangan sampai kita berbunuh-bunuhan sesama orang Islam. Tambahan lagi contohnya macam mana yang berlaku fitnah di Syria. Orang Islam bunuh Islam. Di Yaman, orang Islam bunuh Islam. Berlaku. Ini fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Maknanya benda ini berlaku depan mata kita. Siapakah orang yang selamat? Orang yang selamat daripada fitnah ini, kan? Kata Dr. Mubayyad, dia kata satu-satunya jalan keselamatan untuk kita berhadapan dengan fitnah ini ialah seseorang itu menjauhi ujian tersebut yang berkaitan dengan pertumpahan darah. Bila berlaku je pertumpahan darah, kita jauh. Jangan kita campur. Jangan campur dengan urusan nak bunuh orang. Jangan campur dengan urusan nak hapuskan, nak bunuh saudara kita sendiri. Jangan campur. Kerana itu adalah fitnah ahlas. Dan ini berlaku sekarang. Orang Islam sembelih orang Islam sendiri. Orang Islam pancung orang Islam sendiri. Ini bahagian dari sudut firqah yang ada. Dan bagi orang-orang yang di Malaysia ni, realiti di Malaysia ni pula, kalau orang yang nak Islam, hari ni jamaah Islam banyak. Tak apa, jamaah Islam banyak, tak apa, tak ada masalah. Kerana itu juga fitrah. Kita tidak ada ayah dan ibu. Kita tidak ada imam Amirul Mukminin, tak ada. Jadi anak-anak berterabur, tu biasa. Tu biasa. Tapi jangan kita, kan, melaga-lagakan antara jamaah-jamaah gerakan Islam tadi. Kan, mentang-mentanglah kita orang yang suka kepada politik Islam, ataupun orang yang suka kepada ekonomi Islam, yang kita rasa kita Islam, maka kita membantai orang yang fokus kepada yang lain. Contoh. Ataupun orang yang fokus kepada dakwah, bantai orang yang fokus kepada politik. Orang yang fokus kepada ekonomi, bantai pula orang ni. Orang yang fokus kepada hadis saja, hadis sahih, yang lain bid'ah belaka, yang lain semua kurafat belaka, sesat belaka, bantai pula orang ni. Jadi sebenarnya itu fitnah. Kalau kita berbeza pandangan, selagi benda itu dalam mainframe Islam, kita berlapang dada. Saya bagi satu contoh. Digambarkan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, cukup cantik. Apa kata dia? Diibaratkan orang Islam yang berada di dalam masjid. Kita dalam masjid. Ada orang dalam masjid nak semayang, dia pun semayang. Ada orang dalam masjid nak berzikir, dia pun berzikir. Ada orang dalam masjid nak baca Quran, dia baca Quran. Ada orang dalam masjid, dia nak majlis ilmu, dia pun mengajar dan belajar majlis ilmu. Masing-masing buat masing-masing punya amal. Boleh tak kita nak paksa? Semua orang kena semayang. Semua orang kena puasa. Kena baca Quran. Semua orang kena duduk majlis ilmu. Boleh nak paksa? Tak boleh nak paksa. Kita paksa akan timbul fitnah, bergaduh dalam masjid. Ya, sebab tu dalam hal jamaah-jamaah pun begitu. Firqah yang ada, perpecahan firqah yang ada, bukanlah firqah itu menunjukkan bahawa kita yang betul. Tapi perpecahan firqah supaya kita melengkapi antara satu sama lain. Jangan sampai kita rasa kita lebih hebat daripada orang lain. Siapa yang rasa diri lebih hebat daripada orang lain, maka dia telah berlaku riak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun telah berlaku ujub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksiat.
Maksiat boleh bersifat individu dan maksiat juga boleh bersifat organisasi. Dia bukan hanya sekadar individu sahaja. Ya, sebab itulah kita nak kena berlapang dada. Memang di akhir zaman ada fitnah akhlas. Fitnah akhlas ini adalah merupakan fitnah perpecahan, iaitu sampai peringkat Rasul gambarkan mereka ini akan melarikan diri daripada pelakar yang berlaku berperang antara satu sama lain. Baik. Yang kedua ialah fitnah as-sarra. Fitnah as-sarra. Sarra ni apa? Asalnya makna senang. Kesenangan. Maknanya dengan cara lafaznya, orang Islam diuji ataupun manusia diuji dengan kondisi penuh kenikmatan. Allah uji kita, kita ada kenikmatan. Ada kemewahan. Dirasakan oleh semua orang-orang umat yang ada pada bahagian kehidupannya itu. Menyebabkan apa akibat daripada senang tadi, maka timbullah ketamakan, tamak kepada dunia. Tamak terhadap dunia. Jadi kita mula tamak dengan dunia. Ini masalah. Bila Allah bagi senang, bukan kita nak rasa qanaah, kita nak rasa redha. Kita guna pula kesenangan tu untuk bantu orang lain. Tak, kita tamak. Kalau boleh nak kumpul lagi. Kalau boleh tak cukup satu bank, 2 bank, 3 bank. Kalau boleh rumah tak cukup 1, 2, 3 rumah. Sedangkan ada kawan-kawan kita, sahabat kita yang rumah pun tak ada. Kadang-kadang kita makan satu meja penuh. Jiran sebelah kita nak makan satu makanan, satu lauk pun tak ada. Jadi kita ini fitnah. Fitnah. Sedangkan Rasul gambarkan kepada kita, orang beriman mesti berkasih-kasih antara satu sama lain. Tak sempurna iman kita sehingga kita kasih sayang pada saudara kita lebih daripada kita sayang diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia sayang pada saudara dia lebih daripada sayang diri dia sendiri. Itu sepatutnya macam begitu. Tetapi fitnah tadi, Allah bagi kenikmatan, Allah bagi kemewahan, Allah bagi kesenangan, maka dia mula tamak. Dia makin nak lagi. Bukan kata nak lagi itu tak elok, tapi nak sebut sini tamak dia sampai dia bakhil. Sampai dia bersifat bakhil dengan Islam dan ummah. Islam tak boleh tumpang kekayaan yang ada pada dia. Maka berkorbanlah fitnah tadi dengan ketamakannya terhadap dunia, kenikmatannya yang banyak dan bersikap longgar terhadapnya. Dia pun tak ambil berat tentang benda-benda yang penting dalam hidup dia dalam Islam. Masalah umat dia tak ambil berat. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan pada kita, wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minha. Dalam satu hadis yang lain, falaisa minhum. Apa kata Rasul? Siapa yang tidak kisah, tidak prihatin, buat tak tahu dengan urusan umat Islam, maka dia bukan daripada kalangan umat Islam. Ini hadis Nabi SAW. Walaupun hadis ini dhaif, tetapi dia punya jalan-jalan dia ada 3 saluran, dan hadis ini melengkapi dengan hadis yang lain. Bila kita tengok dia tidak bertentangan antara satu sama lain, maka hadis ini disebut hasan. Nak sebutkan sini maknawinya, hadis ini ialah hasan sahih. Menyatakan apa? Kalau kita tak prihatin tentang masalah umat Islam, kita kumpul harta kita, tapi masalah umat kita buat tak tahu sahaja, maka harta itu menjadi balak kepada kita, menjadi satu bencana kepada kita. Kerana Allah akan tanya, engkau makan satu hari 10 lauk, orang ni tak ada makanan langsung, jiran ni tak ada makanan langsung, pejuang ini, orang yang berjuang ni, yang dakwah tak ada makanan langsung, padahal dia nak tolong agama Allah. Ini disebut fitnah as-sarra, fitnah kemewahan, kesenangan. Jadi orang-orang yang berada di dalam keadaan begini, maka dia dalam fitnah, dia telah diuji. Dan fitnah ini akan memunculkan juga fitnah-fitnah yang lain. Akan ada fitnah-fitnah yang lain. Termasuklah juga fitnah ini akan memiliki pengaruh hingga ke seluruh persendian Islam. Maknanya fitnah kesenangan ini akan menyebabkan fitnah lain timbul, seperti pengaruh kepada konflik politik, kepimpinan. Jadi kenapa dia nak jadi pemimpin? Kenapa dia berebut sangat jadi pemimpin? Rupa-rupanya dia nak cari kesenangan hidup dia. Dia nak cari kesenangan keluarga dia. Supaya dia kaya, supaya dia ada kuasa, dia ada pengaruh, supaya dia boleh mengaut lagi keuntungan-keuntungan duniawi. Jadi fitnah ini bukan hanya pergi kepada orang bisnes, orang kaya, tetapi juga pergi kepada orang politik, sehingga berlaku konflik politik. Jadi kita lihat hari ini, apakah menjadi masalah kepada kepimpinan politik yang mana-mana di dalam muka dunia ini, apabila dunia telah ada dalam hati. Tuan-tuan, saya minta sahabat-sahabat ahli politik muhasabah sekarang.
Kalau kita dah diberi jawatan politik, kita telah dilantik oleh rakyat, maka sedarlah bahawa sesungguhnya itu satu ujian. Kalau kita tidak berhati-hati, cuba tuan-tuan, saudara-saudara cek. Kita boleh pegang jawatan, kemudian kita cek khusyuk kita dalam solat. Sebelum dapat jawatan, kita khusyuk dalam solat. Sebelum dapat jawatan, kita ikhlas dalam beramal. Sebelum dapat jawatan, kita boleh melakukan kebaikan tak mengira tempat sebab kita berkorban pada jalan Allah. Tetapi setelah dapat jawatan, kita tengok. Nak sembahyang pun susah nak ikhlas. Susah nak khusyuk. Susah nak bersyukur. Susah nak bersabar. Yang ini orang lain tak nampak. Tetapi kita nampak. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan Allah, fitnah as-sarra ketika mana sebelum Al-Masih Dajjal membina kerajaan dia, maka ketika itu kita akan berhadapan dengan satu fitnah kesenangan dan kemewahan sehingga orang biasa menjadi tamak dengan dunia, menjadi tamak dengan kenikmatan, melupakan tanggungjawab dia. Orang pemimpin pula tamak dengan politik sehingga berlaku konflik politik. Tak nampak dah yang mana benar, yang mana salah. Saya sedih sangat bila buka FB, bila buka WhatsApp hari ini, ada grup-grup yang politik sikit tu memanglah yang ini kutuk yang ini yang kutuk yang itu. Kita kena berlapang dada. Kalau kita tengok hari ini, yang penting umat Islam kena bersatu. Kalau kita dah menang, alhamdulillah. Jaga amanah yang Allah beri. Kalau kita kalah, alhamdulillah kita tak mampu. Maka tolong orang yang dah menang supaya kita melengkapi. Sebab matlamat kita bukan dunia, matlamat kita untuk mendapat redha Allah, nak hidup baik di dunia dan di akhirat. Kemudian fitnah ini juga akan menimbulkan konflik-konflik yang lain. Konflik-konflik yang lain. Jadi banyak konflik disebabkan oleh fitnah as-sarra ini. Ini kita kena hati-hati sebab kemewahan satu ujian. Daripada fitnah as-sarra ini juga akan timbul satu fitnah lain. Daripada Ahlul Bait Nabi SAW, ada orang yang keturunan Nabi. Dia mengaku dia keturunan Nabi. Tetapi dia menyebabkan berkocaknya fitnah, ujian, perpecahan. Menyebabkan kedudukan dia sebagai Ahlul Bait itu menjadikan dia berdiri untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan. Akhirnya berlaku perselisihan, berlaku peperangan. Berlaku peperangan atas nama ahli keluarga Ahlul Bait. Saya minta maaf tentunya tuan-tuan. Saya nak sebut kat sini sebab Rasul sebut dalam hadisnya. Antaranya apa? Golongan-golongan yang selain daripada Ahlul Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang kita tengok, dia mengatakan tentang cinta kepada keluarga Nabi. Tapi dia membawa perpecahan. Dia membunuh orang sama-sama orang Islam dia bunuh. Ini adalah merupakan fitnah. Sebab itulah, kita jangan sampai menyatakan bahawa menggunakan nama-nama Nabi. Sunnah untuk kita memecah belahkan ummah. Kita memecah belahkan ummah atas nama Nabi. Sampai dia kata apa? Kata Nabi apa? Apa Nabi kata? Nabi kata, dia mendakwa bahawa dia sebahagian daripada diri aku. Maka Nabi kata apa? Mereka bukan daripada aku, kerana orang yang bersama aku ialah orang yang bertakwa. Ya, sebab itu tuan-tuan, nombor satu pelajaran kita daripada fitnah ini, fitnah Ahlul Bait ini, kita nak tengok benar tak benar orang ni klaim dia baik sebagainya, tengok takwa dia macam mana. Apa yang dia cakap, dia buat tak? Kalau dia cakap lain, buat lain, itu tak ada takwa. Kalau dia ilmu, tapi ilmu dia tidak diamalkan, itu tidak ada takwa. Jadi hari ini banyak orang bercakap tetapi tidak ada amal. Jadi sebab itu kita tengok, dalam hal ini, Nabi SAW menggambarkan bahawa sebenarnya keluarga aku yang dimaksud dengan Ahlul Bait, yang dimaksud dengan awliya, orang yang membantu, menolong aku bersama aku, ialah al-muttaqun, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Maka di sinilah kita lihat, fitnah ini, kita kena hati-hati. Kadang-kadang atas nama sunnah, kadang-kadang atas nama ikut Nabi. Tetapi kita rupanya buat perpecahan. Hati-hati sangat. Kita kena hati-hati. Kalau ada orang yang bergaduh sana, bergaduh sini, sebab kata dia ikut sunnah, yang ni tak sunnah, ni sunnah tak sunnah, maka kita berhati-hatilah. Jangan cari orang yang banyak konflik. Sebab konflik ni adalah salah satu fitnah sebelum kerajaan Al-Masih Dajjal ditegakkan. Kemudian selain daripada itu juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan fitnah yang akan ada daripada hadis tadi ini, dihuraikan oleh Syekh Mubayyad ini. Dia kata apa? Fitnah
berkenaan dengan masalah politik berhubungan dengan kepentingan umat Islam. Disebut sini tuan-tuan. Rasulullah sebut secara jelas kat sini. Seorang laki-laki yang dibai'ah. Tetapi sekadar mana seperti tulang peha diletakkan tulang rusuk. Maknanya tak boleh nak kuat. Dia bai'ah dia punya janji setia dengan ketua dia tu sekadar mulut aja. Dia tidak ada proses tarbiyah. Tidak dengan proses iman. Tidak dengan proses takwa. Main sekadar isi borang jadi ahli, terus kata aku bersama dengan kau. Jadi ahli, sign jadi ahli terus. Sedangkan hatinya, fikirannya masih lagi tidak diketahui dan dikenali. Nampak macam bersama, tetapi rupanya berpecah. Di sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan apabila seseorang itu terlibat dengan kepimpinan, tak kiralah kepimpinan apa. Yang kita nampak sekarang ni kepimpinan politik. Begitu juga dengan kepimpinan yang lain. Maka hendaklah kita berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang melanggari takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang duduk di bawah perancangan jahat Al-Masih Dajjal. Kita ingat kita dah okey dah. Rupa-rupanya kita ikut perancangan Dajjal. Sebab tu kita perlukan daripada kajian-kajian. Kita perlu pada ilmu. Kita perlu pada nasihat dan pandangan saudara-saudara kita yang berjuang. Di sini digambarkan dalam keterangan yang disebut oleh Mubarak. Saya nak bacakan sedikit di sini. Dia kata apa? Pada kenyataannya, orang yang mereka pilih selama ini tidak layak memegang kendali kepimpinan. Mereka pilih, tapi orang yang dipilih itu tak layak untuk memegang kepimpinan tadi. Sebagaimana tulang rusuk tidak dapat ditegakkan di atas pangkal peha. Jadi Rasul dah sebut dah. Orang bagaimana orang yang beriman tadi. Saya nak tanya sebut dengan tuan-tuan sekalian. Apa syarat-syarat kepimpinan yang boleh menang politik pada hari ini? Contoh politik, contoh. Selain Islam. Selain orang yang mengutamakan takwa dan Islam. Apa dia? Nombor satu, orang yang boleh jadi pemimpin hari ini, fitnah akhir zaman ni. Ini fitnah as-sarra' ini. Fitnah as-sarra', nombor satu, pemimpin tu pandai berlakon. Kalau dia pandai berlakon, insya-Allah dia dipilih. Sebab tu banyak pemimpin-pemimpin daripada pelakon. Presiden Bush. Sebelum Bush, siapa Bush sebelum Bush? Pelakon. Presiden Amerika sendiri banyak pelakon. Presiden India. India pula. India pun ya, Pakistan pun ada. Nombor satu, syarat nak jadi ketua yang boleh dipilih oleh rakyat, mesti pandai berlakon. Macam mana susah pun kamu, tipu macam mana, mesti boleh berlakon. Di depan rakyat, mesti boleh senyum. Kalau kamu buat salah, kamu cakap benda salah, mesti boleh senyum. Itu nombor satu. Itu syarat nak jadi pemimpin hari ini. Tak percaya, tuan-tuan tengoklah. Yang kedua, pandai bercakap. Siapa pandai bercakap, sedap bercakap, dialah pemimpin. Sebab apa? Dia nak bercakap dalam parlimen nanti. Dia mesti pandai bercakap. Pandai kutuk orang, rendahkan orang, hina orang. Maka dialah yang paling baik. Jadi presiden, jadi pengurusi, jadi apalah. Kenapa? Dia pandai bercakap. Jadi orang dengar cakap, orang tak tengok akhlak dia macam mana. Akhlak dia macam mana. Ada seorang pemimpin. Saya tak sebut nama dia. Cakap ni, orang boleh gelak, orang boleh menangis. Boleh gelak, boleh menangis. Terpengaruh, hatinya terikat. Maka pada ketika itu, nak sebut kat sini, rupa-rupanya akhlak dia teruk. Saya pernah bertanya dengan kawan-kawan. Saya sebut saya tak sebut siapa, tapi saya tanya soalan-soalan ni. Boleh saya tahu dengan YB masuk politik ni sebab apa? Maka adakah sebab Malaysia, umat dan sebagainya, ataupun sebab apa sebenarnya? Lepas tu dia kata tentulah sebab dakwah dia sebut. Sebab dakwah? Alhamdulillah sebab dakwah. Saya nak tanya dengan YB. YB nak bawa Islam sebab dakwah, tapi pemimpin yang ada pada YB ni macam mana? Pemimpin yang menjadi rujukan kita. Dia nak dakwah ke tak? Dia nak Islam ke tak? Dia mementingkan umat ke tidak? Dia mementingkan kepentingan agama, bangsa dan negara ke tidak? Ni, yang ke atas ni. Atas dia. Yang saya tahu dia baik, dia kata. Yang saya tahu dia baik. Kita kena baik sangka dengan dia. Saya kata betul. Kita kena baik sangka dengan pemimpin kita. Tetapi kalau kita nak baik sangka dengan dia, mesti ada fakta. Sebab dia nak memimpin kita. Dia nak pegang kepala. Kepala kereta, driver. Dia driver. Dia nak bawa kita ke mana? Ke syurga ke neraka? Saya tanya soalan-soalan itu, dia tak boleh nak jawab.
Dia kata itu semua fitnah orang. Tak apalah. Kalau fitnah tak apalah. Kan? Itu maknanya saya tak nak cakap lah. Ini perbezaan pandangan. Tapi nak sebut kat sini, fitnah as-sarra di sini, disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak orang berbai'ah, digambarkan berbai'ah. Apa berbai'ah? Jadi ahli. Jadi ahli ni berbai'ah lah. Kemudian sign tanda saya akan setia sebagainya. Berbai'ah, ikut berjanji. Tiba-tiba apabila sampai tu waktu melompat ke sana sini. Kan? Kita dengar benda ni, kita tahu benda ni kan. Saya cuma cakap bagaimana ini adalah fitnah sebelum pembinaan kerajaan Al-Masih Dajjal akan ada fitnah kepimpinan-kepimpinan yang perangainya itu ialah perangai yang diragukan. Kenapa? Kerana as-sarra, dunia telah masuk dalam hati mereka. Mereka bukan lagi berkhidmat untuk rakyat, bukan lagi berkhidmat untuk agama, bangsa dan negara, tapi berkhidmat untuk bisnes, untuk poket sendiri, untuk perut dia sendiri, untuk keluarga dia. Maka kita tengok yang kaya, keluarga dia. Yang kaya, dia sendiri. Tetapi rakyat miskin. Rakyat nak makan pun tak ada duit. Saya tengok satu video semalam. Ada rompakan berlaku. Mula-mula dia berompak, dia guna pisau ke parang begitulah. Akhirnya dia kena ditewaskan. Saya fikir, kalau dia ada duit, kalau dia ada kerja, kalau dia ada makan, cukup duit, cukup kerja, nak tak dia ambil parang pergi tetak orang dekat dalam restoran, dalam kedai grocery? Nak tak? Saya rasa tak nak. Dia dah cukup duit, berapa nak rompak lagi? Mungkin anak-anak dia tengah kelaparan di rumah. Mungkin, wallahu alam, nak sebut kat sini. Fitnah as-sarra pada hari ini. Orang beriman yang ada duit yang kaya. Kaya, kuat dan hebat. Tetapi orang yang Islam yang lain, lemah, miskin dan sebagainya. Ini fitnah as-sarra yang kita nak kena tengok. Zalim antara satu sama lain. Bila dia memerintah, authoritarian, dia membentuk sebagai satu diktator. Kita tengok pemimpin-pemimpin Islam hari ini, majority diktator. Tengok yang berada di Arab, majority diktator. Adakah kita kat pemimpin-pemimpin negara-negara orang Islam di Arab yang kaya-kaya dengan minyak, gas dan sebagainya, mereka mengikut kepimpinan-kepimpinan Islam ataupun diktator? Tuan-tuan boleh tengok, ini adalah fitnah akhir zaman sebelum terbentuknya negara Dajjal. Kenapa? Mereka ini sebahagian daripada perancangan Dajjal. Menurut perkiraan saya, kata Syekh Mubayyad, fitnah kesenangan dan kelapang ini sudah berlangsung sekian lama, sekitar seabad. Kenapa disebut seabad? Kerana sistem ini adalah merupakan sistem yang lahir selepas kejatuhan sistem khilafah, raja-raja yang menggigit Osmaniyah pada tahun 1922. Maka sistem ini sistem diktator. Walaupun dia duduk dalam demokrasi, orang pilih dia, tapi bila dia jadi kepimpinan, dia jadi diktator. Dia saja betul, orang lain salah. Contohnya. Jadi kita lihat fitnah itu berlaku. Baik, setelah berlaku fitnah tersebut, maka berlakulah fitnah yang besar, yang berat, iaitu digambarkan sebagai ad-duhaima. Ad-duhaima itu adalah fitnah yang akan muncul sehingga membawa kepada keluarnya Dajjal. Dan adakah fitnah ini sedang berlaku ataupun belum berlaku lagi? Ini kita nak kena tengok. Nak tengok baik. Dalam keterangan yang diberi oleh Syekh Mubayyad di sini, apa maksud fitnah duhaima ini? Ialah fitnah ujian di mana orang Islam, manusia berada dalam keadaan hitam, gelap gelita, pekat. Dan fitnah inilah yang paling bahaya berbanding dengan fitnah-fitnah yang lain. Paling bahaya. Dan berlangsungnya fitnah ini sebagai persiapan menjelang munculnya Dajjal. Jadi fitnah duhaima ini dia tak lama. Dia akan datang, kemudian selepas itu dia akan membawa kemunculan Dajjal. Dan di sinilah apabila bermulanya ad-duhaima ini, maka maknanya telah bermulanya mukaddimah kepada kerajaan Al-Masih Dajjal. Jadi Al-Masih Dajjal sebelum dia keluar akan berlaku fitnah ini. Dan fitnah ini, ujian ini adalah merupakan suatu yang besar, yang berat. Berada dalam keadaan gelap, gelita, pekat, hitam. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa fitnah ini akan berlaku bersifat global. Dia bukan berlaku kat Malaysia saja. Dia berlaku bersifat global. Seluruh umat akan terkena
dengan fitnah ini. Dan seluruh umat akan terkena dengan fitnah ini. La tada'u ahadan min hazil ummah illa latamathu latmah. Tidak akan tersisa setiap orang daripada umat ini, seluruh dunia akan ditimpa dengan fitnah ini yang akan memukulnya, menamparnya dengan sebenar-benar tamparan. Jadi fitnah ad-duhaimah ini adalah merupakan fitnah yang cukup besar, gelap gelita, pekat, sehingga kita tidak merasakan, kita tak rasa kita sedang difitnah. Kita sedang berada dalam fitnah. Kita sedang diuji. Kita sedang berada di dalam kerosakan. Kita tak rasa kita rosak. Kita tak rasa kita rosak. Dan fitnah ini adalah rangkaian fitnah-fitnah yang besar. Yang paling hampir, yang paling mirip dengan fitnah Al-Masih Dajjal. Kerana pengaruhnya hampir sama macam mana pengaruhnya fitnah Dajjal. Apa pengaruhnya? Kesan dia, baik dalam fitnah Duhaimah ini, apa kesan dia? Di akhir sekali, umat Islam akan pecah dua. Sekarang ni umat Islam pecah banyak. Dia pecah dua. Kita nampak pecah dua. Apa pecah dia? Yang pertama akan jadi orang mukmin, yang kedua jadi orang munafik, kafir. Jadi sama macam mana apabila Dajjal datang. Bila Dajjal datang besok, akan berlaku sama ada kafir atau mukmin. Sebab Dajjal tak ada strategi lain. Strategi dia sama ada engkau ikut aku, kafir kepada Allah, ataupun kau menentang aku, kau mukmin, maka engkau akan aku binasakan. Aku akan binasakan kau kalau engkau menentang aku, ataupun kau kawan aku bagi kat engkau apa saja yang kau nak. Ini fitnah Al-Masih Dajjal. Jadi fitnah Ad-Duhaimah ini sama, lebih kurang dengan fitnah Al-Masih Dajjal. Mirip, hampir sama dengan fitnah Al-Masih Dajjal, kerana Dajjal dan fitnah ini mempunyai pengaruh yang sama. Baik, kita tengok sedikit sebanyak apakah fitnah ini. Kita tengok sikit, kalau tak sempat kita sambung besok insya-Allah. Yang pertama sekali, fitnah ini bersifat umum. Bersifat umum. Apa maksud bersifat umum? Bersifat umum maknanya fitnah ini menghentam seluruh kaum muslimin. Yang pertama, semua kena. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah, dalam perbincangan kita insya-Allah esok lusa, tak sempat esok lusa, saya akan beritahu pada tuan-tuan perancangan mereka bila Dajjal nak keluar. Perancangan syaitan, iblis, Zionis, bila dia nak keluarkan Dajjal. Perancangan mereka. Bukan ramalan, perancangan mereka. Saya akan sebut satu-satu kronologi dia, saya akan sebut satu-satu. Tak sempat besok, lusa. Tapi nak sebut kat sini, apabila sebelum Dajjal keluar, maka fitnah Duhaimah ini akan menjadi satu fitnah yang akan menghentam seluruh orang Islam, dan apinya itu akan menyebabkan orang Islam terpukul secara total. Apa maksud secara total? Yang pertama, akidah. Hati kita, saya bagi satu contoh. Hati kita hari ini tak nampak Allah, tak boleh berkomunikasi dengan Allah. Hati basirah kita gelap. Kita lebih sayang dengan dunia kita. Kita lebih sayang dengan handphone kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok handphone ni, kita main game ke, kita tengok WhatsApp ke, Telegram ke, tengok apa, khusyuknya luar biasa. Luar biasa. Tapi bila kita solat, tidak macam sama kita sedang melihat handphone atau sedang menonton movie. Tak sama. Ini fitnah kepada hati kita. Sepatutnya hati seorang beriman, dia akan sensitif dengan Quran, sensitif dengan tazkirah, sensitif dengan sunnah. Itu hati orang beriman. Sensitif dengan peringatan-peringatan, walaupun peringatan tu lekeh aja. Dia tengah jalan-jalan, naik kereta, tiba-tiba dia terlanggar kucing. Hati dia berdebar, ya Allah, hari ini kan aku terlanggar kucing. Hati dia berdebar. Ya Allah, ampunkanlah kelemahan aku. Macam mana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, walaupun dia mendengar kata-kata daripada ketua kepada semut di lembah semut. Kita ingat lagi surah semut di dalam Quran. Nabi Sulaiman bersama tenteranya berjalan sampai satu peringkat jumpa lembah semut. Ketua kepada lembah semut menyeru, wahai kaumku, masuklah kamu ke dalam tanah. Kenapa? Sulaiman dan tenteranya akan lalu. Kalau tidak, kamu akan mati terpijak. Allah izin
Sulaiman dengar dan Sulaiman faham kata-kata daripada ketua semut. Dia suruh berhenti semua. Berhenti. Daripada tentera-tenteranya manusia, binatang, jin, angin. Berhenti semua. Semua berhenti. Sehinggalah semua rakyat semut masuk dalam tanah, dalam lubang dia, baru dia berjalan. Tuan-tuan, Nabi Allah Sulaiman jaga walaupun nyawa seekor semut. Inilah Islam. Tapi kita hari ini, macam mana? Bila kita tengok orang aksiden, hati yang sensitif orang kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, hari ini kau ambil dia, Ya Allah. Bila lah agaknya kau akan ambil aku, Ya Allah. Ya Allah, hari ini kau ambil dia, Ya Allah. Bila kau akan ambil aku, Ya Allah. Maka dia pun istighfar. Dia pun muhasabah. Tengok, Ya Allah, rupanya aku masih banyak dosa. Dia pun istighfar. Ini hati yang hidup. Tetapi hari ini apabila hati kita keras, hati kita nak bertaubat pun masih lagi susah. Maksud bertaubat ni tuan-tuan, kita pilih Allah berbanding dosa kita. Susah. Kan? Payah. Hati kita tidak ada keyakinan dengan Allah. Masih ada lagi ragu-ragu. Pemikiran kita masih sekular. Masih lagi tak mengambil Islam secara menyeluruh. Secara syamil dan kamil. Secara lengkap yang sempurna. Ibadah kita pun bercampur-campur. Ada masanya kita ibadah pada Allah. Ada masanya kita ibadah kepada yang lain daripada Allah. Kita buat ibadah kerana diri kita. Nampak macam ibadah. Kita sedekah kepada anak-anak yatim. Rupanya supaya orang kenal kita seorang yang dermawan. Kita nampak macam kita orang pergi masjid. Rupanya supaya orang kenal kita. Kita ni orang yang kaki masjid. Kita nampak macam kita ni seorang yang berjaya. Imam yang hebat. Rupanya kita suka orang puji suara kita. Taranum kita. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, ibadah kita pun ada bid'ah, ada khurafat. Akhlak kita masih lagi ada liberal. Masih ada lagi plural. Sistem kita masih lagi bercampur-campur. Jadi kita tengok sini, fitnah ini menyentuh semua aspek. Jadi apabila menyentuh semua aspek, akibat daripada itu, maka supaya kita tak akan terlepas daripadanya. Sebab tu Nabi gambarkan, La tada'u ahadan min hazil ummah illa latmah, iaitu tidak akan tersisa walaupun seorang daripada umat aku daripada terkena fitnah ini yang akan menampar, yang akan menumbuk dia, akan memukul dia dengan sebenar-benar tumbukan. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung esok tentang Al-Duhaimak. Banyak lagi tentang Duhaimak ni. Dan Duhaimak ini adalah satu-satunya fitnah yang terakhir sebelum kita bertemu dengan Al-Masih Dajjal. Adakah fitnah itu belum berlaku ataupun telah berlaku? Tuan-tuan, secara ringkas, fitnah itu sedang berlaku. Sedang berlaku. InsyaAllah saya akan cerita esok, sambung Ad-Duhaimak ini macam mana. Dan adakah kita termasuk dalam orang yang duduk dalam kegelapan, dengan kepekatan kehitaman sampai kita tak boleh keluar, ataupun kita ada jalan-jalan untuk keluar. Jadi insya-Allah esok kita akan sambung untuk fitnah Ad-Duhaimak ini. Panjang sebenarnya ceritanya ni. Ceritanya panjang, termasuklah sampai ke peringkat intifadah, sampai ke peringkat Palestin. Kita akan sentuh dan kemudian selepas itu insya-Allah selepas Ad-Duhaimak kita akan masuk kerajaan Al-Masih Dajjal. Apa yang dia nak buat ketika dia mula mengisyharkan diri dia? Apakah yang dia akan persiapkan ketika dia nak menegakkan kerajaan dia? Maka insya-Allah kita akan tengok dari kacamata Quran dan hadis dan juga dari kacamata kajian-kajian semasa. Insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita untuk sama-sama memahami ujian-ujian sebelum kita bertemu dengan Al-Masih Dajjal secara berdepan. Sebelum Al-Masih Dajjal keluar, kalau Allah izin kita bertembung dengan dia, sekurang-kurangnya kita dah tahu dah tipu daya dia macam mana, trik dia macam mana, kita dah tahu dah. Jadi bila kita dah tahu, insya-Allah macam mana kuat pun sihir dia, kita tengok itu sihir, kita tak nampak itu sebagai satu yang real. Kita nampak sihir, maka dia tak boleh buat magic dekat kita. Kita dah tahu dah trik dia macam mana. Insya-Allah kita akan dedahkan tipu daya Dajjal ketika kerajaannya terbentuk nanti insya-Allah. Pada malam ini kita baru masuk kepada Muqaddimah Ad-Duhaimak daripada sambungan daripada semalam, dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan sambung besok 9.30. 9.30. Jangan tunggu saya punya pengumuman. Saya tak buat pengumuman. Pengumuman saya buat sikit-sikit je, tak sempat nak buat pengumuman.
Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya mohon sangat-sangat tuan-tuan kalau boleh, saya minta tuan-tuan tolong sebarkan. Kalau boleh bersiri pertama, sebarkan. Mungkin kaedah kita bukanlah nak menjadikan benda ni sebagai satu yang memang fitrahnya akhir zaman ni ramai orang tak minat. Tapi nak sebut insya-Allah kita sebarkanlah, kita mudah-mudahan kita sebar tu kita dapat ganjaran daripadanya insya-Allah. Baik. Itulah insya-Allah sikit sebanyak sebelum kita tutup, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian bersama-sama kita berdoa. Sebelum kita berdoa, saya nak sebut sini sekali lagi akan mukadimah tadi. Sebenarnya bukan mukadimah tu, dekat-dekat sejam juga. Yang nak sebut ni itulah istighfar, bertaubat, istighfar yang tarbawi. Macam mana kita nak dekat Allah, kita mesti wajib bertaubat. Taubat ni wajib, bukan sunat. Taubat ni wajib. Macam mana nak latih taubat? Kita kena beristighfar. Macam mana nak istighfar? Istighfar dia ada adab dan kuncinya. Iaitu yang pertama, kita berhenti dosa. Kita tahu dosa, berhenti. Yang kedua, hati kita kena proses, latih. Jangan ada keinginan nak buat dosa. Bila ada keinginan buat dosa, maka istighfar tu tidak ada manfaat, tidak ada guna. Menurut apa yang digambarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dan beberapa juga ulama-ulama yang lain. Jadi kita kena bersihkan dia. Imam Al-Qurtubi kita apa? Kena bersihkan istighfar. Bila kita bersihkan hati kita daripada keinginan dosa, insya-Allah tuan-tuan akan dapat nikmat yang luar biasa. Lebih nikmat daripada buat dosa. Dosa tu kita rasa nikmat, sebenarnya nafsu yang rasa nikmat. Tapi bila kita dapat buang dosa kita perlahan-lahan, insya-Allah maka ketika itu kita akan rasa lazat berinteraksi dengan Allah. Mudah kita menangis, mudah kita mengadu kat dia, merayu kat dia. Hati kita tenang. Hati kita tenang. Jadi itu insya-Allah mudah-mudahan kita faham maksud istighfar tadi dan mudah-mudahan kita ulang balik apa yang ni dan ambil nota insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa adimuttaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amitha ala sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustada'afin wal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma ansurna ala tariqud da'wah wa tariqut tarbiyah wa tariqut jihad fi sabilillah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah besok tuan-tuan 9.30 kita sampaikan kepada lain. Minta tolong share kepada tempat lain InsyaAllah. Tajuk kita penting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.